Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liu. Semoga video saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menontonnya. Baik, kita akan mencari kebarangkalian untuk Z lebih besar atau sama dengan 1.333. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah melakar graf taburan normal. Langkah kedua, tandakan kedudukan Z dan lorik ketaksamaan. Langkah ketiga, baca nilai kebarangkalian dari jadual. Nota, jadual ini hanya boleh dibaca untuk kebarangkalian yang dilorik di sebelah kanan kosong sahaja. Kebarangkalian adalah bersamaan dengan luas di bawah graf. Ini adalah satu graf berbentuk taburan normal, graf berbentuk loceng. Ini adalah paksi simetri, nilainya kosong. Jadi kita dah siap lakar. Langkah kedua adalah tanda Z. Jadi kita lihat Z adalah nilai positif, maka dia sepatutnya berada di belah kanan. Kemudian kita akan melorik. Jadi kita lihat di sini lebih besar, anak panah ke kanan. Jadi kita lorik di sebelah kanan. Seterusnya kita lihat kepada jadual. Dalam jadual tersebut, ini adalah nilai Z untuk tempat perpuluhan yang pertama. Ini adalah nilai Z untuk tempat perpuluhan yang kedua. Dan ini adalah nilai Z untuk tempat perpuluhan yang ketiga. Jadi bagaimanakah kita membaca jadual? Yang pertama, kita akan baca betul sehingga satu tempat perpuluhan. Jadi kita ada 1.3. Di situ adalah kedudukan 1.3. Yang kedua, yang bermaksud kita perlu mencari nilai 3 dari kawasan ini. Dan yang ketiga, masih lagi nombor 3, kita akan cari di kawasan belakang ini. Jadi apabila kita baca daripada jadual tersebut, kita akan dapat lihat di sini nilainya ialah 0.0918. Nilai di belakang ini adalah 5. Maka kita ada 0.0918. Kemudian di sini kita diminta lakukan operasi tolak. Tolak nilai 5. Dan setelah menyelesaikan operasi tolak, jawapannya adalah 0.0913. Maka, kebarangkalian Z lebih besar atau sama dengan 1.333 adalah 0.0913. Mencari kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.054. Langkah pertama, lakarkan suatu graf. Paksi simetri kosong. Negatif 0.054 berada di sebelah kiri. Lebih kecil, anak panah ke kiri, maksudnya lorik di sebelah kiri. Jadi, bila kita lihat kepada graf ini, kita tak boleh terus baca daripada jadual. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita pantulkannya ke sebelah kanan. Jadi kita lihat kepada jadual, maka kita akan cari 0.0. Jadi 0.0 berada di sini. Kemudian kita akan baca 5. Kemudian kita akan baca 4. Maka di situ kita ada 0.4801 tolak dengan 16. Jadi kita lihat operasi tolaknya. Jawapan akhir di sini adalah 0.4785. Maka
kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.054 adalah bersamaan dengan 0.4785. Tarik kebarangkalian Z kurang atau sama dengan negatif 1.725. Lihat kepada grafnya, ini ialah graf aksi simetri kosong. 1.725 berada di sebelah kanan kosong. Lebih kecil atau sama dengan anak panah ke kiri, maksudnya lorik di kiri. Baik, kalau begitu, kita akan cari kawasan ini. Okay, iaitu kawasan yang berwarna putih. Maka, apa yang kita boleh lakukan ialah kita ambil kawasan yang berwarna putih ini. Kemudian kita tolak dengan 1 kerana total bagi kebarangkalian adalah 1. Maka apabila kita keluarkan jadual kita akan cari 1.7, kemudian 2, kemudian yang 5. Maka kita lihat kawasannya 0.0427. Belakang ni adalah 4. Maka kita lakukan operasi tolak. Nilainya ialah 0.0423. Maka kebarangkalian Z kurang atau sama dengan 1.725 adalah bersamaan dengan 1 tolak 0.0423 iaitu 0.9577. Tarik kebarangkalian Z berada di antara negatif 1.4 dan juga kosong. Lakarkan graf. Tandakan paksi simetri kosong. Negatif 1.4 berada di sebelah kiri. Kawasan di antara negatif 1.4 dan juga kosong adalah kawasan yang berlorik biru. Untuk mencari nilai kawasan itu, kita akan ambil separuh tolak dengan yang di sebelah kanan. Separuh tolak dengan yang di sebelah kanan. Baca jadual, maka kita perlu cari nilai 1.4 ini. Kemudian tempat perpuluhan kedua tidak perlu. Begitu juga dengan tempat perpuluhan ketiga. Maka jawapannya adalah 0.0808. Tidak perlu tolak apa-apa. Jadi, kita nak dapat kawasan yang berwarna merah ini, di mana kawasan ini adalah sepadan atau sama saiz dengan kawasan ini. Jadi, kita akan ambil 0.5 tolak dengan kawasan biru yang kita baru dapat. Maka nilai akhirnya adalah 0.4192. Cari kebarangkalian apabila Z lebih besar dari negatif 1.12. Lakarkan graf taburan normal, paksi simetri, nilai min kosong. Negatif 1.12 berada di sebelah kiri. Tanda lebih besar bermaksud perlu lorik di sebelah kanan. Untuk jadual taburan normal, kita hanya boleh mencari nilai yang kurang daripada 0.5. Okay, jadi dalam soalan ini, didapati bahawa kawasan kuning campur dengan kawasan biru adalah bersamaan dengan 1. Dan kita sedang mencari nilai kawasan biru, maka kawasan biru ialah 1 tolak kawasan kuning. Dengan memantulkan kawasan kuning kepada kawasan yang positif, maka kita boleh membaca daripada jadual. Yang pertama, kita akan cari 1.1.
Kemudian kita akan cari tempat perpuluhan kedua dan kita bacakan nilainya. Dan di sini operasi tolak tidak diperlukan kerana tiada tempat perpuluhan ketiga. Maka jawapan akhir kita adalah 1 tolak 0.1314. Dan kita perolehi 0.8686. Baik, kita akan mencari kebarangkalian apabila Z berada di antara 0.91 dan juga 2.48. Lakar satu graf taburan normal, paksa simetri kosong. 0.91 berada di sebelah kanan, 2.48 juga berada di sebelah kanan. Jadi kawasan berlorik itu ialah kawasan yang kita hendak cari. Apa yang kita boleh lakukan? Kita ceraikan kepada dua gambar rajah. Menjadi kita ada kawasan A, kemudian kita juga ada kawasan B. Okay, untuk mencari kawasan berlorik C, dia sebenarnya adalah keluasan A ditolak dengan keluasan B. Maka kita akan cari kedua-dua keluasan daripada jadual. Baca 0.9, baca 1. Kita dapati nilai di situ ialah 0.1814. Baca untuk kawasan B, 2.4, 8. Maka nilainya ialah 0.000657. Tiada tempat perpuluhan ketiga, maka proses penolakan tidak diperlukan. Jadi untuk mencari kawasan berlorik, dia adalah 0.1814 ditolak dengan 0.00657. Jawapan akhir 0.17483. Baik, kita akan mencari kebarangkalian modulus Z lebih besar atau sama dengan 2.087. Lakarkan satu graf taburan normal, paksa simetri kosong, tandakan 2.087 di sebelah kanan dan juga negatif 2.087 di sebelah kiri. Modulus Z lebih besar bermaksud dua kawasan yang berlorik yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Untuk mencari keluasan kedua-dua kawasan tersebut, kita perlu mencari sebelah sahaja. Kemudian kita darab dengan 2 kerana kedua-duanya mempunyai saiz yang sama. Maka kita akan baca 2.0 daripada jadual. Kemudian 8. Kemudiannya 7. Lihat 0.0188 tolak dengan 3. Jadi kita lakukan operasi tolak di sini. Nilai akhirnya adalah 0.0185. Kita perlu darab 2 untuk memperolehi kawasan berlorik. Maka jawapan akhirnya adalah 0.037. Kita akan mencari kebarangkalian modulus Z kurang dari 1.203. Lakarkan satu graf taburan normal, paksa simetri kosong, 1.203 di sebelah kanan, negatif 1.203 di sebelah kiri. Modulus Z lebih kecil bermaksud kawasan di antaranya. Jadi untuk mencari kawasan itu, kita perlu mencari kawasan yang berwarna merah dan kemudian ditolak dengan 1. Lihat kepada jadual, kawasan berwarna merah, baca 1.2. Tempat perpuluhan kedua adalah 0. Tempat perpuluhan ketiga adalah 3. Di sini, kemudian ditolak dengan 6.
maka kita dapat 0.1145. 0.1145 adalah keluasan ini sahaja, jadi perlu didarab dengan 2. Dan kemudian jawapannya ditolak dengan 1, maka kita dapat 0.771. Sekiranya anda rasa video ini memberi manfaat kepada anda, sila like dan subscribe channel Cikgu Lim.